والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala panjangkan usia kita dapat bertemu lagi pada pagi ini insya-Allah. Kita sambung pengajian kita berpandukan kitab Qidatus Sibyan. Kita bicara bab tauhid dulu. Muka surat apa? Muka surat 5. Yang mana? Ke-16. Kaunuhu aliman. Buka surat 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita masih lagi dalam sifat maknawiyah. Ingat tu penting. Dan ini kenapa dalam bab iman ni penting sangat. Iman, percaya hati. Yang tu iman. Serta mengaku putus di dalam hati, itu mana iman. Percaya hati serta mengaku putus di dalam hati kita. Apa juga perkara-perkara yang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, dan kita terima juga segala perkabaran daripada Nabi. Kita menerima dia dengan jalan darurah. Apa darurah ni, jangan duk fikirlah. Terima terus apa yang Nabi kata. Itu nama iman. Kalau tak percaya hak Nabi itu, hak apa yang Nabi khabar, kita tak percaya. Ataupun kita ragu-ragu, boleh rosak iman kita. Kemudian, perkara yang termaktub dalam rukun iman tu, menjadi asas tu, hak 6 perkara tu, siapa khabar kat kita? Nabi khabar kat kita. Bukan setakat 6 perkara tu. Semayang, puasa, zakat, haji, semua tu merupakan perkara yang Nabi khabarkan kepada kita. Jadi iman, benda tu kita kena yakin sungguh-sungguh benar. Jangan ada bicara ada. Islam kita terjemah dengan anggota zahir kita. Itu makna Islam. Iman dengan hati kita. Walaupun kita tak semayang, tapi kita kena yakin semayang merupakan perintah wajib daripada Allah Ta'ala yang kita dapat tahu melalui lidah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perbezaan iman. Dia tak beramal, tapi dia yakin kata benda tu benar datang daripada Allah Ta'ala melalui lidah Rasul dia. Yang tu nama dia iman. Islam kita terjemah apa yang kita yakin tu nama Islam. Kita terjemah dengan anggota zahir kita. Kita mengucap 2 kalimah syahadah dan sebagainya. Yang penting kita pegang kejap-kejap supaya iman kita jaga bagi elok. Kemudian kita iman, hujung sekali beriman kepada Allah. Kita nak kenal Allah. Yang kata ma'rifatullah. Ini takutlah ni. Mengaji apa? Mengaji ma'rifatullah. Sekali dia jadi merapu macam-macam. Ma'rifatullah makna mengenal Allah. Itu ma'rifatullah. Mengenal, ma'rifat tu mengenal Allah. Apa dia yang kata mengenal Allah? Bukan kata tahu. Tahu lain. Orang kafir pun tahu kata Allah tu Tuhan. Cuma dia pun tak mau. Dia pun kata
Mereka tak mau ikut. Mereka tak menerima. Kita pun sekadar tahu saja tak jadi. Kita kena mengenal. Maksud mengenal, kita belajar apa juga perkara-perkara yang berkait ataupun yang berhubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Kita bicara perkara, salah satu perkara yang berhubung kait dengan Allah Taala, iaitu belajar sifat-sifat dia. Kita mengaji dah sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ni, sifat wanawiyah. Ini perkara yang bersangkut paut dengan Allah. Itu kita mengenal Allah. Dan juga kita kena tahu perkara-perkara yang mustahil atas Allah. Benda ni tak boleh ada kat Tuhan. Kita kena tahu. Dan kita tahu satu sifat harus bagi Allah. Tu makna mengenal Allah yang kita duk mengaji sifat 20 tu, kita nak kenal Tuhan kita. Benda lagu ni tak boleh ada kat Tuhan kita. Benda lagu ni ada kat Tuhan kita. Kemudian tak sempurna lagi, kena belajar juga satu lagi, iaitu belajar Nabi. Kena Nabi kita. Iaitu kita belajar perkara yang bersangkut paut dengan Nabi kita. Sidi, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian lawan dia pula 4. Tapi hak lawan jangan etikat kata ada kat Nabi. Contoh bodoh. Fatonah makna cerdik, lagi bijaksana. Lawan dia bodoh. Ambil bodoh tu hukum. Nabi bodoh tak? Nabi tidak bodoh. Tu lawan dia istihalah. Tidak tu istihalah. Bodoh tu mustahil. Jadi tidak bodoh. Nabi tidak bodoh. Nabi tidak pecah amanah. Nak peringat lagi hak amanah. Amanah pun tak ada lah, no? Tak amanah lah, no? Cerita bila sikit-sikit kek bila, no? Ni ada orang tu tanya-tanya ustaz tu. Ustaz dia jawab. Orang tanya ke orang perempuan tu, tak bersalin lagi tapi keluar darah. Nak kena semayang ke ustaz? Orang dia tanya tu. Saya kata, ikut mufti kita kata mufti wilayah. Lah mufti wilayah kan? Dia menteri agama, no? Menteri. Ganti mujahid lah, no? Dia habak lagu ni. Hak lagu ni dulu LGBT apa-apa tak apa. Bagus kan? Orang duduk dalam rumah tak boleh nak ditangkap walaupun orang tu berzina. Kena jaga semua agama kan? Yang tu mujahid. Ni kita main lah. Maka muftilah dia keluar kan? Darah yang datang sebelum kita bersalin beranak tu, dia kira yang tu wajib kita kena semayang. Tak kira lah semayang sambil duduk ke, sambil tidur ke, setakat yang dia mampu. Kemudian ni kita nak cakap bab tu lah. Cuci. Kemudian dia kena semayang. Tapi kalau darah selepas tu, wiladah ataupun nifas, yang tu tak boleh lah kan. Nifas tu apa dia? Bukan lipas. Perut tu kosong, anak keluar, tu darah nifas. Darah yang ada di badan budak tu, yang tu wiladah. Kan senang lah. Kisah sangat, lagu tu lah. Darah sebelum main beranak tu, sebelum bersalin tu, yang tu darah biasa. Kena semayang. Lagu tu, mudah, no? InsyaAllah. Ya, benda-benda tu semua kita ambil tahu. Kan, lebih-lebih lagi bab bersuci ni penting ni. Ni kita tengok bab tauhid dulu, tuan-tuan. Ngajilah tauhid tak mana pun. Bagilah elok. Takut iman kita Tuhan tak terima. Gila. Baik, kita tengok, kita masuk lagi yang ke-16. Kaunuhu aliman. Kaf waw nun tu dia panggil sifat maknawiyah, keadaan. Aliman, keadaan Allah Taala yang bersifat dengan sifat pengetahuan. Artinya keadaannya Allah Taala yang mengetahui, kita tulis di atas. Keadaannya Allah Taala yang bersifat dengan sifat pengetahuan. Ilmu tu pengetahuan, dengan sifat pengetahuan Tuhan ketahui, ketahuan kita kata. Ilmu mana pengetahuan, dengan sifat pengetahuan Tuhan ketahui. Ini mengetahui ni bukan sifat, dia panggil takluk sifat. Sifat apa? Pengetahuan tu. Bermula maknanya iaitu satu sifat. Maknanya makna sifat maknawiyah itulah kaunuhu tu. Maknanya itu satu sifat yang sabit, yang ada bagi zat Allah Ta'ala, yang sabit ataupun yang bersangkut paut dengan zat Allah Ta'ala. Sifat tu, sifat ilmu tu, sifat pengetahuan tu ada kat Tuhan.
selama-lama ada zat itu bersifat ia dengan ilmu. Tuhan tu bersifat dengan ilmu. Bila Tuhan ada sifat ilmu, kita nak kata macam mana? Keadaan Tuhan yang bersifat dengan sifat ilmu. Tu keadaan tu dipanggil sifat. Maknanya pasal apa kita kata keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ilmu? Maka Tok Guru jawab di sini, iaitu kerana Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, iaitu lawan, iaitu lain daripada ilmu. Kaun tu lain lah keadaan tu. Keadaan tu lain. Keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ilmu. Ilmu tu lain. Keadaan tu lain. Keadaan sifat warnaya. Keadaan apa? Keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ilmu. Ilmu tu sifat Tuhan. Kaun tu dia panggil amrun itibari. Keadaan ustaz yang berhadas kecil. Keadaan tak nampak tengok. Hadas kecil lain, keadaan tu lain. Bila ustaz berhadas kecil, kita buat ketetapan, tentu keadaan ustaz berhadas kecil. Jadi keadaan lain, hadas kecil tu lain. Keadaan tu amrul itibari. Hadas kecil pun tak nampak tengok kan. Ambil faham amrul itibari. Iaitu lain daripada ilmu. Dan melazim ia baginya bagi Allah Ta'ala. Kita mengaji dah. Kita dah mengaji dah. Dalam kitab Faridah, Misbah. Ilmu artinya pengetahuan. Dengan sifat pengetahuan Tuhan mengetahui. Lawannya jahil, bodoh. Mustahil Tuhan bodoh. Tuhan tak bodoh. Hak tak bodoh tu sifat Tuhan, bodoh tu mustahil. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu, tentu kita buat ketetapan satu lagi. Tentu Allah Ta'ala, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ilmu. Keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ilmu. Ilmu tu sifat, keadaan tu sifat makna. Bezalah keadaan dengan ilmu lain. Ilmu yang ada kat zat Tuhan, sifat makna Tuhan ni dia kata satu sifat yang mengkampuh sifat makni di zat Tuhan. Bila dia ada zat tu bersifat dengan sifat ilmu, kita buat satu lagi ketetapan, tentu keadaan Allah Ta'ala bersifat. Keadaan tu dia panggil kaun tu. Kemudian dan lawannya kaunuhu jahilan. Artinya keadaannya nyata yang jahil, iaitu mustahil. Mustahil apa? Mustahil pada akal kita. Akal kita sama sekali tak boleh terima nak kata Tuhan kita tu jahil. Bila Tuhan tak jahil, akal kita tak terima kata Tuhan tu jahil. Tu dia jawab, mustahil Tuhan jahil. Apa makna mustahil Tuhan jahil? Tuhan tidak jahil. Jahil tu perkara mustahil, tolak buang. Tu nak ambil yang mana? Tidak jahil. Tu dia panggil istihalah. 20 yang wajib, 20 istihalatul mustahil. Yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Mustahil bukan sifat Tuhan. Cuma kita guna tu kita nak hukum. Ustaz Cik Ros lelaki. Mustahil Ustaz Cik Ros perempuan. Nak abang apa? Ustaz Cik Ros bukan perempuan. Betul tak saya bukan perempuan? Betul lah. Perempuan tu mustahil. Kita tolak abang. Mudah tak faham kat tangan lah. Boleh? Bolehkah semua? Dalam ilmu tauhid ni kemas-kemas. Kita tengok. Yang ke-17, kaunuhu hayyan. Artinya waw nun tu, tu keadaan. Hu tu dia tuju ke Allah Ta'ala. Jadi kaunuhu keadaan Allah Ta'ala. Keadaan Allah Ta'ala. Keadaan tu dipanggil sifat maknawiyah. Hayat tu ayat tu sifat makni. Artinya keadaannya Allah Ta'ala yang hidup, kita tulis di atas. Tulis di atas. Sikit. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat pehidup. Pehidup tu sifat. Bermula maknanya kaunuhu tu. Kata kaunuhu hayyan tu, bermula maknanya iaitu satu sifat. Satu sifat yang sabit, yang bersangkut paut ataupun yang ada, yang bersabit, yang bersangkut paut ataupun yang ada di zat. Di zat apa? Di zat Allah Ta'ala. Yang sabit, kita boleh kata yang ada, yang mesti ataupun yang bersangkut paut bagi zat. Zat siapa? Zat Allah Ta'ala. Baik, selama-lama ada zat. Selama-lama ada zat. Ada zat. Selama-lama ni bahasa kitab nak tu lah. Selama-lama ada zat. Mana kata bila ada zat.
Selama-lama ada zat itu bersifat dengan hayat. Apa makna hayat? Berhidup lah. Selama ada zat itu bersifat dengan hayat, iaitu lain daripada hayat. Bukan lagu tu hayyan dengan bersifat dengan sifat maknawiyah lah. Tu dia kata tadi, lain daripada hayat. Apa pula ni kita tengok. Selama ada zat itu bersifat ia dengan hayat, iaitu lain daripada hayat. Jadi nak sifat mana kaun tu, kaunu hayyan. Sama ada zat itu bersifat ia dengan sifat maknawiyah. So makna itu hayyan, kaunu hayyan, iaitu kaunu hayyan itu lain daripada hayat. Keadaan lain, hayat lain. Bila Tuhan ada hayat, maka kita boleh kata keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat perhidup, hayat perhidup. Jadi hayat dengan keadaan tu tak sama lah kan, dengan sifat maknawiyah. Dan lazim ia baginya mesti sungguh ada Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat hayat. Apa makna hayat? Perhidup. Dan lawannya kaunuhu mayyitan. Keadaan Allah Ta'ala yang mati. Artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mati, iaitu mustahil. Akal kita tak boleh terima kata Tuhan tu mati. Akal tak terima kan. Jadi kita bicara dah sifat ma'ni, dia punya dalil dia sama dengan sifat ma'ni. Kemudian kita apa, saya baca penderas ni, kita dah baca dah. Yang ke-18-nya kaunuhu sami'an. Artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mendengar, yang bersifat dengan sifat pendengar. Kalau kita bicara lagi dengan sifat mana? Sifat pendengar tu Allah Ta'ala dapat mendengar. Maka mendengar tu sifat ke? Tak. Dia panggil takluk sifat. Hak sifat tu, pendengar tu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Oleh kerana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar, maka kita pun buat kita tentu keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Tentu Tuhan dapat mendengar. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit, sabit yang bersangkut bagi zat Allah Ta'ala. Selama-lama ada zat. Selama ada zat itu bersifat ia dengan sama', iaitu yang lain daripada sama'. Yang lain, sama' tu mana kata? Keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat sama'. Itu keadaan tu. Dia ambil keadaan itu sifat maknawiyah, iaitu yang lain daripada sama'. Sama' tu sifat makni. Ada zat Allah Ta'ala. Tu dia kata sifat maknawiyah itu sifat yang melazimi bagi sifat makni. Bila saya ada kuat, kan? Nak katanya tentu keadaan ustaz tu yang kuat. Keadaan. Saya kuat, keadaan saya kuat. Jadi kita kata melazimi bagi sifat kuat. Bila saya kuat, tentu keadaan saya kuat. Bila lelaki, tentu keadaan saya lelaki. Keadaan-keadaan tu sifat maknawiyah. Yang lain dia bersama dan melazimi ia baginya yang mesti sungguh ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Lawannya kaunu as-samma. Artinya keadaannya yang tuli, iaitu mustahil. Kita penderah, kita bagi perhabis semua yang ni. Kita bicara dah, tak apa ni kita nak masuk Faridah tu, kita nak mula dah tu. Siapa-siapa yang tak ngaji kitab tauhid kena main mengaji. Ajak kawan-kawan kita main mengaji. Kita boleh bagi benda mudah. Kerana apa? Iman ni dia bersangkut dengan ilmu. Tak ada ilmu tauhid, kita nak hukum kata orang tu beriman tu payah. Tu yang kata ulama, Islam indanas, di sisi mata manusia Islam, di sisi Allah Ta'ala kafir indallah wal a'yadu billahi min zalik. Takut kita. Saya tengok kawan-kawan hantar kat saya lah, tengok dalam WhatsApp di Mekah no, tak ada dah orang nak tawaf. Siapa yang tawaf? Burung Walid tawaf. Tengok dia tunjuk pun kita. Tengok mulia sungguh. Siapa kita tengok dari Mekah, kita tengok burung hingga atas Kaabah. Tak ada no. Lintas lagu tu pun tak ada. Kata Tok Guru dulu, yang burung yang lintas tu dia sakit. Contoh burung mak pati tu dia sakit. Bila dia sakit lagi baru dia lintas. Burung Walid tu penuh dalam kat Masjidil Haram. Siapa biasa jumpa tik? Ada tak? Tak pun no. Ya Allah. Tu pun dia orang tak nampak lagi no. Keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
Jaga, saya tengok kawan-kawan kadang-kadang hak dulu-dulu kenyataan mereka tu bahaya. Tok Guru, Ustaz Hadi Awang bodoh, nyanyuk, berani sungguh tu, berani, hebat, saya kata. Ada satu orang pula kata, tak boleh pakai parti-parti Islam, tak boleh pakai saya kata bertobatlah, jangan kata begitu. Yang bersangkut dengan Islam jangan. Tu saya duk pesan, saya kata jangan tengok parti, tengok perlembagaan parti. Jangan tengok parti PAS, tengok perlembagaan. Nak tengok orang PAS susahlah kan, tengok perlembagaan parti. Jangan tengok UMNO, tengok perlembagaan UMNO. Tengoklah. Habis tu yang kita ni duk sokong sebelah pihak tu, perlembagaan depa tu perlembagaan apa? DAP perlembagaan apa? Ada Quran, hadis, ijma' ulama ke? Ada? Tak ada pun, macam mana? Lah ni orang-orang kafir Cina ni diam saja. Yang duk hentam Islam ni orang Melayu kita. Bodoh Tok Guru, bodoh. Jaga antara Tok Guru tu, Ustaz Hadi Awang dengan kita, perbezaan tu kita boleh hukum dia tu ulama. Dia tu ulama lah. Kalau bagi dengan kita, macam Tok Guru yang ajak tajwid kita lah. Dia tu ulama tajwid bagi kita lah, padan dengan kita lah kan. Habis tu Imam Nawawi kata barang siapa menghina ulama, dia kata sesungguhnya darah dan daging ulama mempunyai racun yang bisa. Barang siapa menghina ulama, sesungguhnya roh dia mati sebelum jasad dia mati. Bahaya tu. Tengoklah, saya tengok duk ceramah-ceramah ni, ya Allah, marah sangatlah. PAS dengan UMNO ni kita kata bersatu, marah sangat. PAS pun Islam, UMNO pun Islam. Atas Islam kita bersatu. Kerana apa? Bukan pasal politik, kerana Allah Ta'ala nak jaga agama Allah Ta'ala. Orang duk hina Islam, orang duk kata lagu dekat Islam, orang koyak Al-Quran, orang pijak Al-Quran, rampai hak orang Islam. Duk keluar kenyataan, siapakah yang menjaga tabung haji? Kemat. Guan Ing lah jaga menyelamatkan tabung haji. Ya Allah, dia bengong sampai lagu tu. Sampai dia no. Jangan duk makan dedak makan dedak dia gitu. Dedak kasang lekat mati. Kadang-kadang tu saya rasa terkecil hati juga. Kami baik sama ni hampa buat hukum kata haram. Hak baik dengan DAP tu halal. Apa ada sini kata kita kena baik dengan DAP halal. Tu yang kata akidah kita tu. Kita apa pun kena Allah Ta'ala. Yang bersangkut pun dengan agama kita jaga sungguh-sungguh. Ni duk keluarlah duk cakap. Cakap kata ni Allah Ta'ala hentak mai corona ni. Corona ni cukup bahaya ni. Bahaya kalau kena ni cukup susah. Tapi yakin tuan-tuan, yakin, kita kena yakin. Tu ada ulama daripada Arab ni keluar. Jangan takut ke corona, takut ke Allah Ta'ala. Juga. Tetapi kita kenalah, jangan tahu syariat. Syariat kata jaga-jaga. Lagi satu ustaz nak pesan ni, yang mana ada kereta semua ni, beli sarung tangan. Hak disposable tu. Kenapa? Dia ni coronavirus ni, kalau dia ada tu, macam kata kawan tu dia ada penyakit tu, dia pegang saja hak kita duk berminyak tu, tersentuh dengan kita, kuman ni ada kat kita lah. Habis tu macam mana? Beli sarung tangan, ada buah dalam kereta. Nak pegang tu, pegang. Tapi insya-Allah kita ada wuduk, jangan takut. Kuman takkan main kat kita. Takkan kena kat kita. Murah main dah no. Macam dekat kios tu pun dah kita beringat-ingat lah. Saya pun duk tengok hari ni awak orang tak ada, kat lari takut kat coronavirus apa. Orang tak ramai. Terus takut kat Allah Ta'ala. Tuhan nak uji kita. Pegang iman kita. Kuat-kuat kejap. Ni kadang-kadang orang yang tak mengaji tu dia punya takut lah. Saya tengok, tak boleh lagu ni. Jangan cabar Tuhan. Takut kita kat Tuhan. Takut kita kat Tuhan. Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga kita orang beriman ni kan. Tuhan jaga bukan di dunia. Dalam kubur Tuhan jaga, di akhirat esok Tuhan jaga. Sebab tu mana-mana kitab pun dia mula dalam bab iman. Ni nak mengaji bab fiqh pun dia cerita bab iman. Iman kita ni lah nak bimbing kita, nak jaga kita di dunia, nak jaga kita di akhirat. Orang yang tak ada iman tu tengok.
tengok. Tu ya ustaz tu kata betul lah juga. Kata apa? Sahrudin Ayub, ikan dalam laut ada 30 bilion. Tapi waktu tu kita beli ikan temenung, tanya Kak Rosni, kami duduk tepi laut 27, 21, 18, 19. Ikan memanglah yang hak keluar tu baru 5,000 ekor, 6,000 ekor, 10,000 ekor hak lain semua sembunyi. Pam tumbang yang tu ikan kat seronok keluar kayu halati. Pergi tengok dia siapa pergi beli dah. Pergi beli di pilot. Sekilo RM1. Kemarin tu YB kita bagi percuma ikan temenung. Awak kereta saya kata kat YB, kat Ustaz Hosni Mafiah, dia kata awak tak bagi kereta awak nak mampu, dia kata sekilo 15, 16, 20 mati aku, dia kata. Ikan percuma pergi di peniaga. Pesan kat Kak Rosni dah berapa kilo pun Ustaz boleh main tak. Di Kuala 5 kupang. Lah. Minyak pun keluar belama. Tu pun orang tak nampak, orang buta lagi. Kita ni begitu juga. Kita kadang-kadang orang duk cakap, Allah ni daripada duk petikai bab hudud. Kita jangan petikai, hak tu hak Allah Ta'ala. Hudud ni had hukum. Ibaratlah kita ada anak 10 larat kita nak pukul hari-hari. Beli rotan bawang 2, buh hujung ni 1, buh hujung ni sini 2. Tidak bubuh 4 hujung rumah 4 rotan. Bila anak kita buat salah tu dekat. Tu. Depa pun secara tak langsung depa pun tak berani buat. Tak berani buat. Dia tak buat, rotan tu pun tak pakai. Begitu juga hudud. Mana kita mengaji sifat 20 Allah Ta'ala Maha Zalim dah. Yang orang kata hudud tu zalim, hudud tu zalim. Pengajaran. Buat benda lagu tu, Allah Ta'ala tarik ni dalam hati ni. Contoh kata berzina, mencuri. Allah Ta'ala cabut dalam hati orang tu. Tak teringin nak berzina, tak teringin nak mencuri. Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Cuma agama ni kadang-kadang kita duk tilik dengan kepala otak kita. Allah ni pun duk perli macam main dia. Mana ada hudud, kata nak buat hudud. Boleh beranak, menikah hari ni, esok beranak. Apa? Itu nama anak haram. Dia kata. Lalu tu, sabak lah tak ada nak atuk lagi. Nak gede-gede. Jangan. Agama tu pun satu perkara pun kita jangan bertikai. Hudud Allah, hak Allah Ta'ala. Dia orang tu nampak hudud kerat tangan, hudud kerat kaki. Yang ni cyber trooper tu nak main supaya kita ni goncang, bagi akidah kita goncang. Padahal satu hari Nabi duduk dengan para sahabat. Lalu seorang saya duduk cerita budak, mak dengan budak duduk dukung anak dia. Kemudian Nabi tanya, sayang tak mak tu kat anak dia? Maka sahabat tentu dia sayang. Cuma Nabi tanya, sayang. Gamak tak mak yang sayang tu campak dalam rumah Nabi? Tok dalam api. Tak gamak. Kalau Tuhan dia kata kalau mak dengan anak tak gamak nak tahu anak dalam api kerana kasih sayang Allah Ta'ala lebih lagi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan lebih lagi. Jangan takut. Saya betul kita dulu biasa buat dosa habislah aku. Minta bertobat. Tak kira dosa apa pun kita bertobat. Rajin bertobat kepada Allah Ta'ala. Tuhan ampun, maha pengampun. Tuhan takkan azab kita. Kita lokeh benda elok pun kalau orang koyak kita marah. Tambah Tuhan dia cipta kita punya lawa, punya segak. Dia bagi iman Islam kat kita pula. Tuhan maha pengasih lagi maha mengasihani. Cuma Tuhan ni bila dia kasih, dia nak uji kita. Nak terima ujian Tuhan dengan redha. Jangan bangkang. Ni kena mengaji ke ni, tak mengaji dia pun tu kan mengaji kau ni. Lazim taqiylah, kemah mantap lah ni. Boleh. Yang ke-9, yang ke-19, kaunuhu basirun, artinya keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat pelihat. Keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat pelihat. Bila Tuhan ada sifat pelihat, kita pembuat ketetapan. Ikut pendapat siapa? Abu Mansur Maturidi. Tentu keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat pelihat. Bermula maknanya iaitu satu sifat. Sifat maknawiyah. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit, yang bersangkut paut bagi zat Allah, yang ada di zat Allah. Yang ada tu sifat. Sifat yang sabit bagi zat Allah Ta'ala. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan sifat apa? Basar. Yang lain daripada basar, makna kata kaunuhu basiran tu tak sama dengan basar. Kaunuhu keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat pendengar, pelihat. Dengan sifat melihat, Tuhan dapat melihat.
Melihat satu sifat makni yang ada di zat Allah Ta'ala. Kita membuat kata keadaan. Keadaan tu dia panggil sifat maknawiyah. Ni tak samalah keadaan dengan basar, tak sama lah. Betul tu. Dan lazim ia baginya. Lawannya kaunuhu apa? Kita panggil kaunuhu a'ma. Artinya keadaannya yang buta, iaitu satu sifat iaitu sifat yang sabit bagi zat Allah Taala. No. Itu mustahil. Buta tu mustahil. Keadaannya Allah Taala yang buta, iaitu mustahil. Dan ke-20-nya kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman. Artinya apa? Keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat perkata. Baru betul. Nanti berkata bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit. Yang sabit bagi zat Allah Ta'ala. Yang mana tu yang sabit tu? Yang sabit tu kalam tu lah. Itu sifat tu yang sabit yang ada di zat Allah Ta'ala. Selama ada zat itu bersifat ya dengan kalam. Berkata-kata lah perkata. Dengan kalam tu dia kata perkata. Yang lain daripada kalam. Yang lain daripada kalam lah. Kalam tu sifat makni. Keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat perkata. Keadaan tu sifat maknawiyah. Kalau kita mengaji misbah, sifat maknawiyah sifat yang mengkampuh sifat-sifat makni di zat Allah Ta'ala. Tak ada tengok lagi kan hayat. Dan melazim ia bagi kalam. Lawannya kanu abakum. Artinya keadaannya yang kelu ataupun yang bisu, iaitu mustahil. Habis itu kita bicara lagi. Ketahui olehmu siapa? Orang yang dok belajar ilmu tauhid ni lah, dok baca kitab ni. Jadi saya baca tadi tu, saya pendekas kata kita dah habis dah hatam dah sifat. Kita dah hatam dah kitab Misbahul Munir. Ni kita nak masuk pula kitab Faridatul Faraid. Jadi mudahlah dah duk mengaji dah faham. Tuan-tuan ingat ilmu tauhid ni bukan kita nak kena hafal satu-satu. Kita faham. Faham sifat nafsiyah tak apa dia? Ada siapa? Ada Allah Ta'ala. Faham Tuhan ada tak? Ada. Apa yang kita nak faham? Beza kita nak tahu, beza ada Tuhan dengan ada kita. Ada Tuhan tak kena jadi, ada kita kena jadi. Cukup begitu. Kemudian macam kita kata lah, dia mula dengan iradah, artinya kuasa, qadrah artinya perkuasa. Mustahil Tuhan lemah. Maka ambil lemah tu hukum. Tentu Tuhan tak lemah. Cukup lagu tu. Jadi kita Quran serta innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi faham saja, jangan tak faham. Jangan tak faham yang tu. Kenapa? Harap Tuhan ampun. Seorang kawan saya tu, dia ada kata, ada juga benda yang Tuhan lupa, dia kata. Saya kata bahaya semua. Lupa itu sifat mustahil. Ni dalam YouTube Tuhan ada dua. Ni semua ni bahaya. Lah ni orang dah tak benar dah. Ustaz Wan Hizam lepat. Ada sini lepat pula. Lepat tu macam ni orang dia tu. Tu apa? Pejabat agama nak jaga. Bab ilmu fiqh ni dia tak ambil tahu sangat, tetapi bab tauhid ni. Macamlah Ustaz Wan Hizam, dia kata sujud itu rukun pendek. Orang tak apa petikai. Kerana bab fiqh ni tak apa. Tapi dalam bab tauhid ni, antara kita dengan Tuhan siapa ada dulu, yang ni bahaya. Yang ni bahaya. Baik, faham ya. Contoh kita pun bila kita mengaji ilmu tauhid ni, salah satu kita nak rasa macam mana perbezaan kita semayang dulu dengan kita semayang lah. Dulu kita tak mengaji ilmu tauhid, semayang orang semayang, kita semayang. Nilai semayang kita macam cucu kita lah. Cucu kita mengaji pasti atau tadika pun semayang. Tok Wan pun semayang. Buka isu di akhirat nilai sama. Sama dengan cucu. Tapi cucu dia tak kena hukum pasal dia tak mukallaf lagi. Kita Tok Wan kena hukum. Semayang pakai tiru-tiru. Bila kita dah mengaji bab ni, bab tauhid ni, kita rasa kelainan sangat. Dulu cerai tak? Dulu nak keluar rumah buka kepala. Tak kisah pun ikut suka aku, buka le. Empat duk tengok kata. Lah ni try buka tengok.
Dulu semayang, masuk lohong kalau ada kerja, tak apa, kita balik, kita qada. Hala try tengok. Tinggal semayang balik qada. Allah mau dia kacau. Apa yang kacau? Iman kita. Tuhan jaga kita tak sama kan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamu wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama kita orang mengaji dengan tak mengaji? Adakah sama orang semayang yang mengaji dengan orang semayang yang tak mengaji? Adakah sama orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tak mengenal Tuhan? Esok kena azab dengan Allah Taala. Terus dia duduk tegur kawan-kawan. Pencen-pencen bukan duduk di rumah. Duduk di rumah mengaji tidak bah. Jadilah janji aku boleh semayang lah. Saya kata Hindu pun semayang. Nak kira semayang Hindu pun semayang, Cina pun semayang. Mereka tu kata, semayang kafir, anak abang orang semayang pun tak kena ya. Jadi, kalau Cina lah semayang jadi kafir, orang kita orang Melayu, hak mengaku Islam, kalau tak semayang, kalau semayang boleh dia rosak semayang kalau dia tak kena. Ni tak kena ni. Kepala ilmu tu. Tu kata awaluddin ma'rifatullah. Awal agama bukan semayang, mengenal Allah. Bila dah mengenal Allah, kita rasa takut apa juga yang Tuhan buat. Suruh kita buat lah. Apa hadis larang kita tinggal. Benda yang Tuhan suka kita suka. Benda ni Tuhan tak suka kita tak suka. Berbaik-baik dengan kafir harbi Tuhan suka tak? Tuhan tak suka, aku pun tak suka. Tu yang kata takwa tu, faham makna takwa. Kadang-kadang kita dengar orang takwa tu buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan tegak. Itu makna dia. Tapi kita nak serap dan jiwa kita ni payah. Jadi kita pegang makna takwa. Apa juga perkara yang Tuhan suka, aku suka. Apa juga perkara hak Tuhan benci, aku benci. Itu makna takwa. Nak tahu kata kita ada sifat takwa, iman kita hukum semua beriman. Tapi takwa belum tentu. Belum tentu lagi. Kalau benda hak Tuhan suka, dia tak suka. Benda hak Tuhan tak suka, dia suka. Itu hang tak ada sifat takwa. Takwa ni kita nak tengok. Tiap-tiap kali baca khutbah satu dunia mesti sebut takwa. Tak sebut takwa, solat tak sah. Takwa penting, anak kunci syurga. Roh pada iman tu dia bagi takwa. Ada orang tu ada iman, kadang-kadang roh tak ada. Ada tu orang ada iman, ada roh. Bila orang ada roh macam kita, Tuhan suka kita duduk dalam majlis ilmu, aku pun suka. Walaupun kita kata khair ni tak ramai, pergi cari tempat lain, pergi mengaji, buka. Pergi mengaji tempat lain pula, pergi mengaji lagi. Jangan, bukan kata mengaji kat Ustaz Cik Rois, tak mana pun pergi. Tapi dalam banyak-banyak ilmu ni yang kita orang yang mengaji ni, tengok Tuan Ibrahim Tuan Man, kenyataan dia. Pesanan Allahyarham Tuan ni Aziz. Orang yang mengajar, orang mengajak ni kena ingat, dia kena bagi juga satu bekal untuk anak murid dia balik beramal. Ni macam kita duk mengaji ni. Dia nak amal. Jangan main mengaji, kita duk pergi kuliah ceramah. Kuliah ceramah lain, dia brum lagi balik tanya apa dia, tak tahu. Tak tahu. Macam kita makan nasi kandang di mana? Kita makan nasi kandang di Subaidah. Sedap tak? Sedap. Sedapnya, sedap sungguh. Reti buat tak? Tak reti. Tu kuliah ceramah lagu tu. Kuliah ceramah ni kita tak tahu apa. Balik sampai last kali tanya rukun semayang pun tak tahu. Tanya rukun nur pun tak tahu. Duk bicara macam mana nak bagi ada iman. Macam kita faham. Pertama, pemikiran, kefahaman, baru mai keyakinan. Tak ada. Hang yakin tentang Allah Ta'ala ada tu. Hang yakin kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan tu pasal apa? Pasal aku faham. Hang faham tu ambil tak mana? Pasal aku mengaji. Cerita dah selesai. Penting kena tahu. Kadang-kadang ada jenis ikut kuliah-kuliah, kita kata kuliah-kuliah dalam bentuk kuliah ceramah. Kita tak mau lagu tu. Kuliah ni kita ada kitab lagu ni. Allahyarham Tuan Guru Haji Saleh, dia pesan, dia wasiat. Mana-mana tu guru main mengajak tak ada kitab, tu suruh pergi mengaji, dia kata. Hang ambil tang mana? Ambil tang mana benda ni? Kalau mengaji kat Ustaz Hamdan yang kita panggil buat ceramah dulu, lagi hebat dia, lagi kemai, dia tak mau terus. Setengah-setengah ustaz duk abad kelebihan selawat tafijiyah, kelebihan. Ambil tang mana? Dia kata ambil tang mana benda-benda gitu. Yang tu dia tak mau ambil tempat ambilan kita. Dia anak murid kira duk berselawat dia semayang tak payah. Tak mau lagu tu. Kita semayang jangan kita jadi berniaga. Berniaga sungguhlah. Semayang jangan. Kita semayang, kita tuju bila kita di sini ada ilmu tauhid, tuju semayang kita tu sudut partikular kerana Allah Ta'ala semata-mata. Bukan pasal syurga, bukan pasal neraka. Esok kita bicara dalam kitab Faridatul Faraid. Faridatul Faraid dia cerita tu, buat cerita tu. Dia kata semayang ibadah yang Tuhan nak terima apabila kita tuju ke Allah Ta'ala saja.
Niat kita kena Allah Ta'ala. Jangan tuju kanan, kiri, syurga, neraka, pangkat apa, tak mau. Barulah Tuhan terima. Hak kita mengaji, hak tak mengaji begitu. Awak tak semayang, anak mampu tak semayang. Tahu nak masuk neraka lagi mampu. Hang takut kan neraka, hang mau tak takut. Kat Tuhan, hang takut juga. Tu dia. Dua takut dia panggil syirik. Takut kat Allah Ta'ala saja, jangan takut kat lain. Tu corona. Takut pasal meluat. Hantu. Takut pasal meluat. Pacat. Takut pasal geli. Kat Tuhan takut pasal meluat, pasal geli ke? Dengan makna cinta, kasih, sayang kita kat Allah Ta'ala. Bayangkanlah di dunia ni, kalau suami sayang kat suami, dia menyelamat kita, beli baju, bagi makan. Siapa yang nak selamat kita di akhirat esok? Allah Ta'ala. Siapa nak tolong kita di akhirat esok? Suami boleh tolong? Tak boleh. Siapa dia? Nabi. Bagi syafaat kat kita, pertolongan kat kita. InsyaAllah tu yang kita nak buat sembahyang sunat tasbih. Kita nak sambut puasa tu, kita nak bersih kita. Kita buat solat tasbih untuk apa? Isnin yang keempat tu. Begitu kat kawan-kawan kita. Tak mau mengaji, tak apa, mailah kata sembahyang sunat tasbih. Tu sudah pesan mata tempat. Kalau orang tu tak ada dosa, tak payah sembahyang sunat tasbih. Nabi kata barang siapa sembahyang sunat tasbih, dosa dia banyak sama banyak dengan pasir laut ni. Banyak sungguh dosa dia. Dia semayang sunat tasbih, nasihat Allah Ta'ala ampun segala dosa yang paling banyak macam pasir laut tu. Jadi bagi dia, orang yang tak ada dosa tak payah semayang sunat tasbih, bagus. Dia semua tak ada dosa. Tak apa, tak payah mai. Ada dosa mai. Ketahui olehmu bahwasanya dalil atas segala sifat maknawiyah, yang kita bicara 7 sifat maknawiyah itu, iaitu ain dalil dan sifat-sifat ma'ni. Dalil pada sifat-sifat ma'ni. Ain tu dalil yang ada pada sifat-sifat ma'ni. Yang kita bicara dah tu. Dan bahawasanya segala sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. Kita dah bicara dah. Senang macam dah lah. Kata dah. Sifat 20 tu bahagi pada 4. Yang pertama sifat nafsiyah. Kan? Apa makna sifat nafsiyah kalau kita tengok dalam kitab Faridah, dalam kitab Misbahul Munir? Ialah satu sifat yang menunjuk atas diri sesuatu benda. Dia sebut sifat subutiyah. Dalam kitab Faridah. Sifat nak tunjuk diri satu perkara. Ada Tuhan, ada rumah. Tapi ada tu sifat wujudi ke amrun itibari? Amrun itibari. Ada botek. Yang nampak botek ada, nampak tak? Ada tu satu sifat nak tunjuk diri zat botek. Ada rumah. Lagu itulah. Yang pertama sifat nafsiyah. Ingat tu. Ada berapa sifat nafsiyah? Rusni. Saya tanya Rusni dulu. 5 kan? Hangguk lalu. Hang ni teruk. Satu. Aduh. Gempak sikitnya. Aduh. Sifat nafsiyah only one. Kita habaq 7. 7. Macam ada kawan pi temuduga. Nak ambil tauliah, mengaji tauhid. Ustaz Rosli Osman dah cerita kat saya. Di majlis fatwa. Tanya ada sifat apa nafsiyah banyak no? Tanya kawan yang nak temuduga tu lah. Sifat nafsiyah banyak no? Banyak dia kata. Gempak sikit ya. Sifat nafsiyah namanya iaitu satu jua. Dia kata satu dia. Apa dia? Wujud. Ada siapa? Ada Tuhan. Sifat ni bukan sifat yang masa ada sungguh. Dia panggil amrun itibari. Ada ustaz yang nampak diri ustaz. Ada siapa boleh tengok? Ada kot siapa Tok Wali ni? Pak Dut, nampak? Ada. Mana? Ni ustaz. Ada tu. Tak ada. Amrun itibari. Dia pergi tunjuk ustaz apa? Tu sifat yang mula tu dia panggil sifat nafsiyah. Yang kedua dia panggil sifat salbiyah. Salbun. Makna ternafi, bukan menafi, Yang keduanya sifat salbiyah. Namanya iaitu 5 sifat. Iaitu qidam. Qidam. Yang ni bersama nak tulis ni bukan sifat wujudi ni, sifat salbiyah ni. Amrun i'tibari juga. Bukan wujudiah. Sifat makni saya sifat wujudi. Dia sifat salbiyah bukan wujudiah.
Dia panggil sifat bangsa amrun i'tibari. Sifat ni diambil kira saja. Nak tengok dengan mata tak ada. Dia panggil ada pada zihn, tidak ada pada qari. Nak tengok di luar pandangan mata kita tak nampak. Iaitu sifat salbiah namanya. Iaitu ada banyak mana? Ada 5. Tapi etikat hati kita, jangan nak kata 5 banyak, tak terhingga. Banyak. Cuma ulama perwajib kita 5 saja. Sifat salbiah namanya, iaitu sifat iaitu dia kata ada 5 sifat, iaitu qidam. Kita faham no? Sifat salbiah ni penting kita mengaji sifat salbiah ni. Dia panggil sifat ni dia nak mentanzih, apa makna? Nak membersih. Nak membersih Tuhan kita daripada sifat-sifat yang tak layak ada kat dia. Contoh qidam. Kita tengok itu. Apa makna qidam? Rusni? Qidam. Sedia. Apa makna sedia? Tidak ada mula. Apa yang tidak ada mula? Zat Tuhan tak ada mula, sifat Tuhan tak ada mula, tu dia panggil qidam. Kenapa kita kata zat Tuhan tak ada mula, sifat Tuhan tak ada mula? Kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat qidam, nescaya dia ada mula. Setiap benda yang ada mula mesti berhajat pada tukang nak bagi dia ada. Yang asal tak ada kemudian ada tu dia panggil makhluk. Tuhan makhluk ke? Ada. Habis macam mana? Wallahu alam. Qidam makna sedia. Makna sedia, tengok. Dia menafi lain. Menafi lain. Ternafi lain. Contoh macam Ustaz selalu beritahu. Lembu yang mandul. Bila kata lembu yang mandul, kita faham dah. Lembu tu tak beranak. Ustaz Cik Ros botak. Faham tak? Apa makna botak? Tidak ada rambut. Ni kita tengok ni, qidam. Itu makna ternafi. Apa makna qidam? Apa ni qidam? Baqa'. Kita ambil baqa'. Apa makna baqa'? Baqa' makna kekal. Apa makna kekal? Tak binasa. Tak. Tu dia panggil ternafi. Bila kita kata baqa', makna kata Tuhan tu bersifat dengan baqa'. Makna baqa' kekal. Makna kekal tak menerima binasa. Apa yang tak menerima binasa? Zat Tuhan tak menerima binasa. Sifat Tuhan tak menerima binasa. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Apa makna mukhalafah? Bersalahan hawadith dengan semua makhluk. Apa makna bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk? Tuhan tak sama. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Habis tu kalau orang tanya, zat Tuhan tu macam mana? Zat Tuhan macam mana? Kenal kita dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bang siapa kenal diri dia kenal Tuhan. Kita kenal. Kalau orang tanya Tuhan tu, zat Tuhan tu macam mana? Zat Tuhan bukan jirim. Habis. Makhluk selain daripada Allah Ta'ala semua berjirim. Berjirim, dia mesti berhajat pada tempat nak duduk. Dan jirim ni pula dia ada jihah, 6 jihah. Dan jirim pula dia boleh pilih. Gerak, diam. Habis tu saat ni kadang-kadang mai pula kita gangguan jin iblis ke apa ke, ataupun kadang-kadang orang tanya, Tuhan dah ada sifat hidup, Tuhan boleh bergerak, Tuhan boleh diam tak? Kerana bergerak diam itu sifat bagi makhluk. Habis Tuhan macam mana? Wallahu alam. Itu jawapan dia. Orang tanya Tuhan dah sifat, kita pun ada qudrah, Tuhan pun ada qudrah. Kita ada sama, Tuhan ada sama. Apa beza? What is the difference? Antara zat sifat Tuhan dengan sifat kita. Sifat Tuhan dipanggil sifat kamalat, sempurna. Lagi dia yang qadim, yang sedia. Sifat kita dia panggil arad. Ain ra dha tu sifat bagi makhluk. Arad bukan sifat Tuhan, sifat makhluk. Duk tangnu atas ni merah, besar, putih, gerak, diam, ujung tu, ujung ni. Apa juga yang terlintas dalam otak kita tu? Itu bukan Tuhan. Hak terlintas dalam otak kita itu adalah makhluk. Tuhan macam mana? Wallahu alam. Tu dia. Sifat makhluk nama dia arad. Zat makhluk nama dia jirim. Zat Tuhan bukannya jirim, sifat Tuhan bukannya arad. Dia panggil sifat kamalat, lagi qadim, sedia ada di zat Allah Ta'ala. Kamalat ni sempurna. Cukup sempurna. Bila kita tengok mukhalafah ni terbahagi berapa pula? Terus ni 3. Mukhalafah pada zat. Nak jawab macam mana mukhalafah pada zat? Zat Tuhan bukan jirim. Mukhalafah pada sifat. Sifat Tuhan bukan arad.
Mukhalafah pada af'al, perbuatan. Perbuatan Tuhan bukan dengan jalan usaha ketiak. Habis, perbuatan Tuhan macam mana? Dengan jalan menjadikan asal makhluk tak ada kepada ada. Ataupun mencipta. Asal tak ada, Tuhan cipta bagi ada. Itu dia perbuatan Tuhan. Tak perlu alat jentera. Tak perlu siapa-siapa tolong. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bila Tuhan hendak satu perkara jadi, seolah-olah macam Tuhan kata, kun fayakun, jadilah. Tapi jangan kita antikat kata Tuhan nak buat bumi, Tuhan kata, bumi jadilah. Tidak. Nak habang takluk qadrah, iradah, ilmu Tuhan, dia buat satu benda, iradah dia setuju, cuk, timbul. Tak gitu Tuhan nak kata pula. Tuhan nak buat benda tu, dia kata macam mana? Kun fayakun. Kalam, apa kalam takluk apa Pak Zan? Dilalah. Dia bukan takluk memberi bekas. Hak takluk memberi bekas dalam sifat 20 tu satu only, iaitu qadrah. Qadrah saja. Baik, Ustaz, peringat balik ni. Kemas. Nak mati apa Ustaz Cerwis no? Duk kemas lagi mati virus ni. Dia panggil satu ya takluk memberi bekas, iaitu qadrah. Ni, makna qadrah ni perkuasa. Dia panggil takluk apa, istilah ilmu ni panggil takluk taksil. Makna takluk tadi, takluk yang memberi bekas. Ini takluk yang memberi bekas. Faham tak? Satu saja. Kalau orang dalam sifat 20 banyak sifat mana yang memberi bekas, qadrah sahaja. Iradah tak, dia menentu. Ilmu dia mengetahui. Sama' dia mendengar, basar dia melihat. Kalam dia berkata-kata. Yang Abdul bukan ni ya, qadrah ya. Baik, kita faham ya, qadrah ni tidak takluk pada perkara wajib, mustahil. Takluk qadrah, dia tak takluk pada perkara wajib dan perkara mustahil. Ni orang panggil wajib akal ni. Ni kita bicara wajib akal. Wajib apa ni? Wajib akal. Yang ni mustahil akal. Pergilah. Baik. Ingat wajib akal ni, bila orang kata, bila kita mengaji, kalau kata ustaz pergi ke test nak periksa apa itu wajib akal, jawab dia dua saja, iaitu terkena kepada zat Allah dan sifat Allah, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Bila kita kata wajib pada akal, tak usah tengok hal yang terkena pada zat Allah dan sifat Allah. Qadrah ni mana perkuasa, dengan sifat perkuasa. Allah Ta'ala berkuasa mengadakan makhluk, meniadakan makhluk, itu saja. Maka qadrah ni dia takluk pada perkara-perkara yang harus saja. Wajib, mustahil, harus sahaja. Harus ni apa dia? Iaitu makhluk. Dia tak takluk pada perkara-perkara yang wajib. Apa dia wajib akal? Zat Tuhan, adakah Tuhan qadrah buat zat dia sendiri? Adakah qadrah Tuhan buat sifat dia sendiri? Jawab dia ada. Kan? Pasal dia bersifat dengan qidam. Adakah qadrah Allah Ta'ala dia takluk pada perkara yang mustahil? Apa dia? Buta, tuli, lemah, bodoh. Kalaulah qadrah dia takluk pada perkara mustahil, nescaya Tuhan buat bodoh untuk diri dia. Tuhan buat tuli untuk diri dia. Tuhan buat bodoh untuk diri dia. Maka kita pegang bahawasanya qadrah dia takkan takluk pada perkara yang wajib, dia takkan takluk pada mustahil. Apabila qadrah dia hanya takluk pada perkara yang harus sahaja. Jadi bila kalam Tuhan innama dan surah Yasin, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Tuhan hendak satu perkara jadi, maka Tuhan kata. Takluk kalam. Dalam kitab kita dia panggil takluk dilalah. Makna dilalah. Sambung dilalah. Apa makna dah? Menunjuk.
meriwayat, mencerita lagu ni, aku bersifat lagu ni, aku buat lagu ni, aku innallaha ala kulli syai'in qadir, aku maha berkuasa, aku maha melihat. Jadi takluk qadar ni kalam, dia tak takluk pada perkara-perkara yang harus. Nampak? Cuma ayat tu dia seolah-olah jadi macam ayat mutasyabihah. Kita kena faham bukan kalam Tuhan cipta kita dengan qadrah. Iradah menentu, qadrah menimbul, ilmu mengetahui. Ingat, takluk dan sifat 20 yang memberikan satu saja, iaitu qadrah. Dan qadrah tidak takluk pada perkara-perkara yang mustahil, qadrah tidak takluk pada perkara-perkara yang wajib, hanya takluk qadrah pada perkara-perkara yang harus sahaja. Boleh nak? Boleh? Boleh faham tak semua? Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh? InsyaAllah nak? Boleh nak? Pegang yang tu kejap-kejap. Muqalafah ini sifat salbiah. Qiyamuhu binafsi. Apa makna qiyamuhu binafsi? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri dirinya. Pegang yang tu kejap-kejap. Penting benda ni. Apa makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri? Ada tiga makna. Yang pertama, adanya Tuhan tak kena jadi. Kalau dia kena jadi, orang tak panggil dia Tuhan, dia makhluk. Yang kedua, adanya Tuhan tak kena perintah. Dia perintah kita, kita jangan duk perintah dia. Yang ketiga, adanya Allah Ta'ala tak berhajat apapun kat makhluk. Hang buat kebaikan tu kembali kepada kamu, bukan kembali kat Tuhan. Pasal apa? Faman jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Aku maha terkaya. Pegang lagu tu kejap. Tu makna qiyamuhu bi nafsi, berdiri Allah Taala dengan sendiri dirinya. Apa makna berdiri Allah Taala dengan sendiri? Ada Tuhan tidak, tu nasihat tu, tidak kena jadi. Ada Tuhan tidak kena perintah. Ada Tuhan tidak berhajat apapun kat makhluk. Tu dia kedudukan Tuhan kita. Dan yang kelima, wahdaniyah, sifat salbiah. Apa makna wahdaniyah? Kan sifat salbiah dengan makna ternafi, bukan menafi. Makna wahdaniyah keasaan. Makna wahdaniyah keasaan. Ustaz suka ulang balik ilmu tauhid ni mengaji memang lagu tu. Dia ulang baru boleh melekat. Ilmu fiqh tak apa boleh tiru. Ilmu tauhid payah. Baik. Wahdaniyah, makna wahdaniyah keasaan. Apa makna keasaan kalau kita tuju ke Allah Ta'ala? Keadaan Allah Ta'ala itu satu yang tak berbilang, tak berbilang-bilang. Ni nampak satu berbilang tak? Boleh potong kan? Berbilang-bilang. Kita semua berbilang Tuhan. Keadaan Allah Ta'ala satu yang tak berbilang. Itu orang panggil wahdaniyah. Dan yang ketiga, sifat makni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita rehat tanda tang tunai, insya